Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke manakah arah pergerakan market. So pagi ni Zul akan mau fokuskan kepada kita untuk preparation. Sama ada kita tengok price ini sedang melakukan ke naik ke atas ataupun ke bawah. Bagi Zul tak masalah, naik atas pun tak apa, naik turun bawah pun tak masalah. Sebab apa, kita ada dua strategi. So Zul akan tunjukkan chart apa yang Zul nampak, apa yang Zul prepare untuk Zul sendiri, apa yang Zul prepare, adakah preparation zone untuk naik ke atas dan juga preparation zone sekiranya price itu drop. So macam senang, kita dah ada dua operation, apa yang berlaku kita akan layan saja dan kita tahu dah apa yang kita buat. Sekiranya price naik, apa kita buat, price turun, apa yang perlu kita buat. So guys, let's go, kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku sebelum kita pergi ke main topik kita. So di Coin Market Cap kita tengok di total market untuk kripto berada di mana. Untuk semalam kita expected 1.9 sentin tu. Untuk ni almost 2 trilion tu, expected dah 2 trilion. Sebab apa lah tu tengokkan di Livecoin 2.04 sama dengan chart banyak. Sama dengan chart banyak di coin market ni ke skip slow. So apa pun tengok volume 104 dropping pada 113. So expected total market meningkat 2.65%, volume berkurangan 14.8%. So tak ada pergerakan yang drastik lah semalam, tapi ada still lagi good recovery untuk semua coin. So untuk BTC dominant daripada 42.6 drop sikit 42.0, untuk Ethereum 80 semua, so still lagi yang sama. So let's go, kita review harga coin untuk pagi ni, di manakah harga coin sekarang. So Bitcoin berada di 44.6, so peningkatan 2.5%. So untuk di kata malam di 4.3, so 44.6, so good recovery untuk Bitcoin. Tapi apa pun juga, walaupun kita recovery, kita still tengok lagi untuk performance untuk 24 hours. Yes, semua sedang melakukan peningkatan almost 2 below 5% lah, 2%, ada yang ni Polkadot 4%, 6%, 8%. So tapi kita tengok more untuk 7 day dan untuk kuartal monthly still lagi kita kata in bleeding untuk 1 month punya. So bulan 9 pun juga, bulan 9 adalah based in history, dalam base secara sejarah hanya dalam dunia kripto ni, untuk the whole year ataupun 1 tahun, bulan 9 adalah bulan paling bearish. So memang expected pun dah berlaku, seperti tengok dah pun bearish tu. Kita ada lagi 1 minggu, last minggu untuk minggu depan untuk bulan 9. So adakah kita akan ada lagi drop ke bawah atau tidak? So expected ada sikit lagi drop bawah, tapi apa pun kata nanti kita berdasarkan data, kita tengok apa yang berlaku di chart. So tengok Ethereum 3.1, 2.1%, untuk Cardano 0.86%, 2.26%, di Binance 0.8%. So mostly untuk yang top 5, top 10 tak melakukan peningkatan yang banyak, tapi kita tengok di bawahnya ada yang berlaku peningkatan banyak. Polkadot 4%, Avalanche 6%. So Avalanche ni good namanya, daripada weekly dan monthly still lagi recovery. Sama juga di Cosmo pun weekly, monthly, daily 9%, weekly 14%, monthly 100%. So good penting tu juga. Kalau anda buy coin yang good future and value, good project, anda tak masalah, anda buy saja, given time price itu akan naik. Dan kata coin yang macam inilah kita nak invest untuk more kepada long term. So itu yang Zul nampakkan di coin sebenarnya. Apa yang berlaku, semua melakukan peningkatan. Untuk sikit ada kata mostly 2%, 3% yang melakukan peningkatan. Kata Cosmo Atom atau Avalanche yang melakukan peningkatan kuartal still kuartal, walaupun BTC drop, kalau dia mesti lagi drop performance untuk 24 hours, 7 day, monthly still lagi kuartal dalam bull still lagi kuartal good position atau healthy percentage lah, kuartal green percentage. Tu lain-lain semua still lagi kuartal weekly dan monthly still lagi kuartal dalam kuartal bleeding lah. So itu yang tu nampakkan dalam market. Apa pun nanti kita tengok di chart, tu fokuskan ke manakah arah pergerakan market. Walaupun expected walaupun kita ada drop itu sampai Bitcoin 28 now, untuk dalam 3-4 hari, dalam 2-3 hari ni good recovery sikit. Contoh di Bitcoin drop pada sampai 39k, 39k now rebound balik ke 44.6, almost 45. So good rebound recovery. Tapi adakah kita akan nampak lagi kenaikan ke atas, atau kita akan kata back balik ke bawah? So, nanti tu akan terangkan di chart apa yang tu nampak untuk preparekan kita punya mental dan buat strategi apa yang patut untuk ready sekiranya price tu naik ataupun price itu jatuh. So guys, let's go, kita pergi ke total market, ke trading view untuk review market secara keseluruhan. Sebelum tu nak pergi dulu untuk kita tengok Crypto Fear and Greed Index dalam market untuk sekarang ni. So base untuk hari ini, kalau ikutkan semalam extreme fear, untuk hari ni less fear daripada semalam. So sedikit fear 21, 27. So apa pun bin fear, kita lah kata jangan panic sell lah, good position untuk kita buy untuk more long term. So itu nampakkan di
kata fear and index lah, fear index itu punya performance untuk crypto. So di total market cap tu, inilah chart total market cap. So Zul akan tengokkan apa yang akan berlaku. So untuk di total market tu Zul akan zoom out sebenarnya. So apa yang Zul expect akan berlaku ialah Zul mau nampak pergerakan more bullish, continuation into pattern, cup, handle, breakout dan atas. So breakout kat kemudian sampai mana price target tu, expected untuk price target point of breaking, dia punya hit cup dan point breaking saja sampai expected dalam 3.8 3.7 trilion. Dan tu ada juga expected untuk yang ada price target break major resistance 1.6 akan sampai di kawasan 3.3. So itu yang expectkan boleh berlaku dalam total market untuk more long term. Dan kita tengok tu ada juga hit bulan 10. So selalunya dalam bulan 10, 9, 12 kita akan mula price to pump, kemudian bulan 12 kita spread down. So down apa? Barulah kita expected 4 year circle punya perjalanan ataupun pergerakan bearish. So juga bulan 12 kita nanti kita akan tengok, ataupun bulan 11 kita tengoklah macam mana pergerakan, adakah price tu akan up lagi atau down. Tapi expected tu akan take, at least tu akan bawa keluar tu punya modal, kemudian profit tu akan tinggal saja. So kalau price tu terus tiba-tiba jatuh, drop 4 year circle punya, barulah kita akan expected tu akan ada modal yang tu bawa keluar tu, barulah tu akan buy more. So apa yang ada kat sini tu akan tinggalkan untuk more 4 years punya circle. So nanti mungkin tak faham itu, nanti tu akan terangkan di Bitcoin lebih jelas. So untuk di total market je, kita nak tengok ke mana ke arah pergerakan market itu. Untuk long term expected melakukan kenaikan more total market lah, kata increase ke 3.3 trilion. So jika kalau total market increase 3.3 trilion, harga coin semua tak Bitcoin saja, Bitcoin dan altcoin semua akan melakukan peningkatan. Mana yang akan melakukan banyak bergantung kepada projek coin itu sendiri. So itu untuk long term. Untuk short term, apa yang tu nampak ialah kita sedang melakukan rebound sikit, rebound daripada 1.8. Sebelum cakap 1.8 trilion adalah kawasan psychology price. Whatever price still lagi dalam 1.8 trilion, berada di atas 1.8 trilion, kita expected price tu still lagi dalam momentum bull run. Walaupun dalam market fear, tapi sebagai psychology price dan technical analysis, untuk di point ni data ni good position untuk kita bound, dah pun bound dan price ke atas. Nah kita hanya perlu breakout trendline yang atas ni. So sekiranya breakout ini kita expected, kita akan follow kita punya pattern iaitu falling wedge. Ada falling wedge untuk expected target dia. Untuk target falling wedge untuk yang selalu tu ambil ialah kita expected dari sini, swing high, twin low to swing high, price of breaking sampai sini, ataupun kita akan expected boleh sampai 2.2. So 2.2 kita akan berada balik di atas major resistance, ataupun ada more target di kawasan ini. Kuartal yang ini kuartal 2.3, kata di atas pattern. So ikutkan, kalau selalu ambil macam ni, ataupun kalau ikut buku punya price target dia akan macam ni. So bila sampai sini, expected price tu akan sampai balik di top pattern. So top pattern adalah kawasan 2.3. 2.3 ni apa yang kita ada couple handle, handle. So breakout ini more kita akan continuous, kita akan price target continuous ke 3.8. So itu juga data yang kecil dan data yang besar kita akan combinekan, tu kita akan dapat more solid data. So itu total market tu sebabkan boleh berlaku dalam market. So sekiranya breakout yang ini, so untuk short term juga, untuk di short term down sedikit bawah. So sekiranya price tu gagal break kat sini, kemudian kita bound balik ke bawah, dan bound bawah tu sekiranya price tu break saja untuk yang ni dan terus ke bawah, kita expected time tu channel ini, yang ini kita tak perlu monitor. So meaning kita tengok falling wedge ini kita dah tak valid. So tapi tu ada satu lagi prepare untuk pattern indicator falling wedge, ataupun kita panggil bull flag atau pattern bullish. So expected even dia jatuh bawah ni, macam sekiranya break 1.8 psychology price, kita break 1.6 seperti mana tengok di Bitcoin, bila break psychology 42, drop 38. So expected sekiranya ini berlaku, expected inilah last position untuk ada buy sebelum kita bull run. Tu ini kata level terakhir petanda bahawa kita dalam bull run. Break lagi bawah ni, kita expected kita akan bear run. Break saja orang kata orange yang tu ada ni, kita expected dalam market akan bear balik. Tapi selagi mana price tu berada di atas ni adalah good position untuk kita long term untuk bull run kenaikan. So orang kata ini last dip betul untuk di retracement. Kata kalau drop lagi bawah ni, kita dah tak panggil dip, kita expected price tu akan bear run. So inilah last dip, last correction sebelum price itu boleh naik ke atas. So itu boleh berlaku tu. Dan untuk yang tu tengok kan, kalau break ni
kita akan terlepas. Tapi kalau ada one more time, dia cakap jangan panik kalau ni nampak tu bagi tahu awal dah. Ya, kalau total market drop ke 1.6, jangan panik, gunakan ini satu opportunity. Sama juga macam cakap di 1.8 itu, kita sampai di 1.8, anda tengoklah di coin mana. Macam cakap, bila total market di 1.8, kita nampak semua coin sedang melakukan price yang good price, kata macam di Matic, Phantom, VeChain, lagi mana di Koti, banyaklah di Ethereum sendiri. Ethereum jatuh sampai 2.8k, so kita good position tu. Even sekiranya one more time total market di 1.6, anda siapa yang terlepas buy, ada lagi one last chance anda untuk buy di kawasan ini, good position untuk buy. So percentage untuk naik atas lebih tinggi sekiranya price tu masih lagi bound di kawasan sekali mana total market berada di kawasan ini. So itulah yang tu nampakkan di total market, percentage untuk naik atas lebih tinggi. Tapi apapun kita tak boleh neglect untuk price itu terus melakukan bawah untuk jatuh bawah. So kalau jatuh ke bawah tak masalah, kita dah kata ambil peluang untuk kita buy. So sebenarnya ada rezeki terus naik atas. Kalau drop bawah macam tu, kita akan grab more buy untuk kita takkan pergi value, kita akan collect more asset di total market. So itu di total market apa yang tu nampakkan more bullish, more percentage untuk naik atas berbanding ke atas, berbanding ke bawah. Kemudian tengok beberapa price target yang kita ada di at least ke 2.2, 2.8 ataupun 3.3 dan ketika juga 3.8. More data menunjukkan kita akan naik ke atas. So expected harga coin juga akan melakukan peningkatan. So itu di total market cap. So let's go di Bitcoin. So Bitcoin pagi ni tu akan terangkan apa yang tu nampakkan. So adakah price tu akan melakukan lagi kenaikan ataupun ke bawah. So untuk sekarang ini kita nampak percentage. So percentage untuk buran berlaku lebih tinggi berbanding bear market. So apa yang tu masukkan, senang cerita. So nampak expected price itu untuk naik lebih tinggi berbanding price itu untuk jatuh bawah. Tapi kedua-duanya boleh berlaku. Sebab tu pagi ni dua akan terangkan apa yang tu nampak bull, apakah pattern bull, apakah perjalanan bull ataupun perjalanan bear dalam market. So which kita boleh prepare untuk kita kita punya strategi dalam market. So di Bitcoin kita akan pergi do 4 hours. So nak tengok apa yang dah berlaku untuk short term. So untuk short term macam mana cakap, total market drop di 1.8, Bitcoin drop ke hampir ke 39, 38, 39k untuk di Bitcoin. Dah pun breakout kita punya psychology price. Walaupun sekejap tanda di 42.2 ni, tapi kita ingat, kita kata ibarat dia ni ibarat ada box lah. Ibarat ada box sebenarnya. Ibarat box untuk yang ni, mostly even kalau jatuh di 38 tu still lagi okey sebenarnya. Still lagi macam sama dengan total market. Whatever price still lagi kata last support yang ni. So yang ni aku akan delete lagi ni, tak keliru. So ini kita ada retracementnya kalau ikutkan tu tarik Fibonacci. So ingat kita ada swing low to swing high. Kita ada 0.6, kita ada 0.6 Fibonacci. Kita ada 0.6, 0.7 Fibonacci kawasan ni. So belum sampai. Selagi mana price tu berada di atas box orange ni, ini bermakna kita akan petanda bahawa bullish pattern bukan, kita ada petanda bahawa percentage untuk naik ke lebih tinggi. So mostly price naik akan buat correction 60%, adalah good correction 60-70%, baru naik atas. So mereka ini adalah pergerakan bullish. Walaupun kita naik turun-turun, ini adalah sebagai opportunity untuk kita buy deep sebelum price tu naik atas. So siapa yang nak buy tu cakap, kita ada position untuk buy di 46, di 42 dan 38 atau 37 lah kawasan trend line Fibonacci ni. So siapa yang dah grab opportunity 42 tu good. Sekiranya price tu naik atas, layan saja profit. Dan dia cakap lagi, sekiranya total market drop 1.6, kita nampak juga opportunity boleh berlaku. Bitcoin drop one more time sampai ke trend line ni fail, price akan drop one more time. Sekiranya price drop one more time di sini, expected price tu akan more ke bawah, expected ke 38k. So even kalau jatuh ni adalah last opportunity juga, last opportunity untuk kita buy, untuk accumulate more. Siapa ada tertinggal sini, ini adalah another good position untuk buy. So siapa yang dah buy sini, nak buy lagi mencakap, kawal modal lah, jangan all in. Buy dulu sikit percentage, simpan modal sentiasa ada modal di sebelah anda untuk buy another dip. So ini kata pergerakan Bitcoin untuk bullish. So selagi mana price itu berada di kawasan ni,
antara 37 ke 34k, still lagi good position. Even jatuh kawasan ni adalah good position untuk bounce untuk atas, tapi sekiranya break ke bawah ini barulah kita dalam bearan market seperti mana di total market tadi tu terangkan. Itu more short term ataupun maybe untuk 1 month 2 month. Itu yang tu nampakkan apa berlaku. Orang kata time tu tak tahu bila berlaku, cakap price tu boleh jatuh dengan drastik, hari ni pun boleh jatuh, mungkin boleh jatuh terus sampai sini, kemudian malam nanti mungkin kita nampak price dalam consolidation untuk naik balik. So time itu tak tahu, tapi pergerakan itu boleh berlaku dalam crypto market. Dalam Bitcoin, dalam Bitcoin untuk expected boleh berlaku di total di Bitcoin. Itu yang tu nampakkan more short term. So more long term, tak apa, kita tengok long term apa yang akan berlaku di market banyak. So sebenarnya tu nak pergi dulu, kita akan pergi ke weekly. So kita akan pergi weekly, kemudian tu nak tunjuk satu chart, iaitu chart tahun 2013. So kenapa 2013? So akan tengok nanti anda faham 2013. So ini adalah chart 2013. So apa yang berlaku 2013 sama juga macam kita tengok tadi. Kita tengok tadi contoh yang tengok tu dalam 2001, kita tengok yang atas ni adalah 20, sama berlaku dan price naik dengan drastik. So price naik sampai mana? Swing low to swing. So ini yang weekly, so dia punya amount tu tak tepat sebab apa dah lari, dah ralat sikit. So seperti dah sampai pun 46 dalam retestment. So retestment sampai berapa? Kita tengok retestment drop berapa? Drop daripada yang ini ke ini 65%. So sama juga lebih kurang kita tu dalam 50 ke 60% drop. So apa yang kita nampak sekarang lah price sedang buat recovery seperti mana kita tengok pergerakan ini. So pergerakan ini, tapi apa pun ini bulan berlaku bila? Ini berlaku awal tahun. So awal tahun kita melakukan ke atas. Apa yang kita nampak kat untuk Bitcoin berada sebelum bulan 12. So cakap kita mungkin tak nampak lagi another Bitcoin kalau ikutkan hari ni punya harga Bitcoin 44 tu, expected price tu belum lagi orang kata end of year. Kalau bulan 9, kalau ikutkan bulan 9, bulan 10. Yes, ini bulan 9. Bulan 9 kita berada ni di candle yang merah ini. So ini yang tu nampakkan. So apa yang berlaku kalau anda tengok yang ni, sama juga berlaku. Kita drop berapa persen yang ni? 70%. Kemudian kita buat recovery, buat sikit recovery, dan kemudian kita ada last checkout bulan 9. Tu kalau ikutkan tu tarik Fibonacci, anda percaya kalau tu tarik Fibonacci ini berada di kawasan support dia. Kalau tak ya, tu akan tarik swing low to swing high, dan kita akan nampak kita punya Fibonacci antara 0.6. So apa yang kita nampak kat sini? Kita akan nampak kat sini apa yang berlaku sama juga seperti yang ni 0.8 ni. Ingat yang ni bound bulan 9. Tu ini candle bulan 9 tu juga dalam history punya bulan 9 adalah bulan paling bearish. Tempat aku nampak ini bulan 9 30 September prior to drop ke bawah. Tu let's go, kita pergi ke untuk yang later, yang terbaru kita punya harga semasa sekarang ni. Harga semasa tu akan tarik ke bawah. Okey, kita tengok apa yang tu nampakkan. Tu nak terangkan itu ialah kita nampak yang ini. Kita akan nampak yang ini. Sama juga yang ini kita nampak. Dia panggil swing low to swing high. Swing low to swing high. Fibonacci retracement kawasan 38. So ingat, bulan 9 kita belum touch lagi. So expected maybe ada lagi aku kata sedikit drop bulan 9, ataupun ini memang drop dia. Dan walaupun tak sampai, tapi consider dah boleh kata kita ambil retracement. So adakah akan berlaku lagi retracement ataupun tidak? Sekiranya bulan 10 tu hijau, so expected terus akan melakukan peningkatan. So peningkatan tu more ke lebih tinggi lah. Seperti mana kita tengok di kata 2013. So 2013 kat sini. Sama juga apa yang akan berlaku dalam market di kawasan ni. Kita akan nampak one more kenaikan. So ini bulan 9. Anda fikirkan apa yang tu bulan 9 untuk tahun ni. So bulan 9 tahun 2013 berlaku. Kemudian apa yang berlaku bulan 10, 11, 12. Kita bulan ni, sepatutnya yang ini bulan 10, 11, 12 price melakukan ke atas sampailah kata buat all time high baru. All time high baru ini expected price itu dalam lingkungan 1.1k. Masa tu tarikh dia adalah tarikh, kalau ikutkan ni tarikh dia masa tu adalah 25 November 2013. So ini yang kita nampakkan. So bila berlaku barulah correction yang lebih kata price masuk dalam bearan market ataupun winter. Dalam Bitcoin ni kita akan panggil winter season. So winter season kita sebut price itu akan buat consolidation yang lama untuk prepare
punya 4 year circle. 4 year circle kita akan nampak sini berapa? Kita akan expected sini daripada 2.13 kita tarik sampai sini untuk dia kembali balik ke all time high dia. Mostly kita ambil dalam 1225 hari. So 1225 hari bagi dengan 360 hari. So expected dalam berharap pula bagi 336. Right, 1225 bahagi 365 hari. So expected dalam 3 tahun lah. 3 tahun tu juga. Inilah 4 year circle yang kita perlu tunggu. So ini adalah kita belum lagi berlaku kata price yang down ke bawah. So apa yang nak relatekan yang untuk hari ni, untuk relatekan hari ni. So let's go kita pergi balik ke price untuk hari ni. So akan relatekan apa yang akan expected boleh berlaku. So ini yang expectedkan boleh berlaku. So yang ni so akan delete ni dulu. So ini anda mungkin tak nampak. Okay, so akan pergi ke satu chart lain. So chart lain yang okay, yang ni kurang sikit. Yang ni kurang sikit dia punya penanda arah tu. Okay, anda tengok tadi, ingat balik di 2013 apa yang berlaku. Kita naik, kemudian kita drop, buat naik bulan 9 bearish. So kita lagi orang kata masih di bulan 9. So kalau kita tarik Fibonacci swing low to swing high, kita expected small retestment di kawasan kawasan ni. So ibarat price almost sampai punya, tapi pun tak sampai lagi. Tapi consider dah boleh kata consider sampai pun ke 39, 40 sikit aja. So even kalau ada one more drop minggu depan, maybe kita tengok minggu depan last untuk bulan 9 kita drop one more time untuk drop kawasan ni, dan awal bulan 10 barulah kita akan start momentum untuk naik atas. Jika sekiranya ini berlaku, last opportunity untuk buy untuk di Bitcoin Group position akan berlaku seperti apa yang berlaku di 2013, sama juga akan berlaku balik. So kita akan nampak price itu akan pergi ke mana, swing low to swing high. Expected price itu akan pergi paling tinggi at least ke 4.2, 1.8 untuk tahun ini kalau ikutkan bulan 12. So maybe kita akan ada kenaikan yang drastik. So bulan 12, so bulan 1, so dalam bulan 1 lah, bulan 1 kat sini. So bulan 1 kita expected ini dalam awal bulan 1, awal bulan 1 2022. So expected yang ni berlaku, expected price itu kata boleh kata naik momentum. Kita kan candle, nampak candle expected dari sini. Kemudian bila sampai dia cakap kat sinilah macam cakap di expected untuk anda, untuk bukan zone, untuk aja untuk anda expected anda perlu take modal, at least take modal untuk kita prepare sekiranya price itu drop macam dia cakap di kuartal 100,205 dalam 3 tahun. So ini kuartal another bear market yang another opportunity untuk kita collect more Bitcoin. Kita akan prepare kita punya portfolio pula untuk next bulan more ke atas. So ini yang Zul nampakkan untuk bulan bearan apa yang Zul expected more lah, apa yang akan berlaku sebelum kita ada betul-betul drop kata winter season lah, ataupun ibarat kata crypto ni dia hibernate kalau winter kan lah, binatang tu dia akan tidur lama lah. Macam tu lah Bitcoin pun akan tidur lama mau dalam 2-3 tahun, kemudian barulah aku melakukan. Sama juga yang berlaku di 2017. So repeated 4 year circle. Macam mana kita tengok ini 2017 sama juga akan berlaku kat sini bulan 9. Tu nampak juga sama juga bulan 9. So bulan 9 11 September apa berlaku, price naik, jatuh, rebound dan price naik ke atas. So naik ke atas tu sampai mana? Kalau kita tarik Fibonacci, dua separate kat situ adalah kawasan 4.2 Fibonacci. So 4.2 dan sedikit ke atas lah kuartal dia punya kuartal extra lah, bulan kuartal bonus lagi ke atas dan terus drop ke bawah. So drop ke bawah tu kita sepatut untuk Bitcoin recovery kita sepatut untuk take 2 hampir 3 tahun ataupun 2 tahun. Tengok kat mana. Kalau ikutkan 3 tahun, kat sini kita ambil berapa? Sama enggak 1113. So almost 3 tahun juga. So apa yang tu nampak sekarang ni di Bitcoin sebenarnya tu nampak adalah kita sedang melakukan bulan 9, kemudian kita akan ada parabolic ataupun kenaikan yang drastik seperti mana kita tengok yang ni. So mungkin anda tengok tak logik untuk dalam 3 bulan boleh sampai. So sama juga jika ini bulan 9. So ini bulan 10. Alright, bulan 10. Kemudian nampak bulan 11. Alright, kemudian kita nampak bulan 12. So normal dalam 3 bulan kita akan atra bulan atau parabolic naik. So ini yang kita akan preparekan sekiranya ini berlaku. Kita akan take profit, buat keluar modal. Semua coin yang tu masuk dia akan buat keluar modal. Kemudian dia expected dia akan ambil profit at least 50% dia akan buat keluar profit. Kemudian dia akan tunggu ini yang berlaku. Kemudian kita tarik juga Fibonacci. Sama juga kita akan tarik pada lower high
Dan whatever time tu price jatuh dalam kawasan support, kita akan grab balik buy untuk kita punya setiap coin untuk kita prepare untuk net buran seperti mana ini berlaku. Price naik pula ke 65k. So itu yang base entry apa yang dalam market. Sama juga di dalam Bitcoin, itu yang tu nampakkan untuk long term zone nampak more kenaikan ke atas. Sekiranya itu yang kita nampak. So bulan 10, bulan 11, bulan 12 amat penting untuk base entry. Memang akan berlaku tu bulan 10, 11 kita akan buran. Tetapi itu yang kata yang kita kata bullish apa yang akan berlaku dalam market. So untuk yang ni swing low to swing high, kita akan seperti price tukar 4.6 dalam 100, dalam 180, almost dalam 200k, dalam 200k sebelum kita masuk dalam kita punya price ke bawah untuk kita punya 3 tahun ada 1000. Kalau ikutkan kalau 1000, kalau kita ambil lah sekali 1100, 1200, kita sebut dalam 1200, kita kurang dalam 1000 hari. So sepatutnya dalam 1000 hari okay, 1100. So sepatutnya ini tahun lah, tahun 2005. So sepatutnya kalau 2005 adalah betul-betul tahun kita 4 year circle balik. So, ingatlah ni adalah tahun 2025. So kalau itu berlaku, kita tengok tahun 22, 23, 24, 25, 4 year circle. So kita ada hujung untuk net buran, take profit, keluar modal, kemudian price rebound, kita tarik Fibonacci, kita support, kita akan kembali more buy untuk 3 tahun tu. Anda ada 3 tahun untuk buy coin, prepare buy sebanyak mana yang boleh, kemudian prepare untuk take profit pula 2015, 25 jatuh balik. So kata more lah. Itulah kontinuasi dalam crypto 10 years, 10 tahun, itulah yang selalu berlaku dalam market. So kalau anda nampak long term ni, memang anda takkan masalah untuk modal. So semalam naknya so, nak selitkan satu, sebenarnya ada yang subscriber tu message tu untuk dia kata boleh tak dia buat loan untuk invest. So dia cakap anda sebenarnya amat dilarang untuk buat loan tu. Bukan untuk dia saja, maknanya Zul dulu pun, masa tu 10 tahun lepas pun, masa tu Zul dalam forex, maknanya Zul nak kata modal, maknanya dah boleh trade tapi tak ada modal. Apa yang Zul buat? Tak buat, Zul dah pergi bank, Zul nak buat personal loan. Tapi mujur tu maknanya masa tu Zul muda lagi, dan Zul tak ada apa tu komitmen. So bila tak ada first komitmen, tak boleh buat personal loan lah. So itu selamat lah. So kalau banding anda, jangan buat apa kata loan. So invest duit saving, invest apa yang anda ada. Yang tak ada jangan risau, mungkin anda terlepas yang ini, mungkin anda terlepas untuk tahun ni, tapi another 4 years circle anda ada lagi peluang untuk buy. So jangan invest duit yang duit keperluan ataupun duit emergency, duit invest. Bahagikan, contoh anda ada saving 500 sebulan, 500, 200 setengah simpan ke SCB ke tabung haji yang ada dividen, boleh kata anda bawa keluar bila masa tayar pancit ke, anak kata pergi sakit ke, nak masuk hospital, duit tu belakang, duit emergency, duit keperluan harian, duit makan minum. Anda ada 200 setengah simpan ke tepi untuk duit investment. Duit investment tak masalah, anda boleh invest kalau macam pun trust ke, nak beli gold ke, beli crypto ke. So kalau anda dalam ni anda dalam crypto lah. So gunakan duit ini. So whatever ada amount itu yang jangan terikut-ikut orang ni macam orang ni invest 100,000, invest ni 30,000, 20,000. So jangan ikut orang, berdasarkan apa lagi banyak dia invest, lagi banyak risiko dia untuk dia hilang. So bukan yes, memanglah kata banyak anda modal, banyak profit, tapi ingat lagi banyak modal dia, itu juga banyak dia punya risiko untuk loss. So cakap invest apa yang anda patut. Dalam investment kita tak kira value, kita kira percentage. So sebab apa kita percentage? Kenaikan percentage ni ya bergantung. Kalau anda invest RM10 naik 40%, so anda untung dalam RM40. Kalau orang yang invest 100, so kalau invest 100 naik 40%, anda untung dalam berapa? RM40. RM40. Kalau invest RM10 naik 40%, anda untung RM4. Kalau orang invest RM100, kata untung dia RM40. So tak perlu fikirkan berapa modal bergantung kepada orang. Modal tak kata semua sama, tak semua orang mampu. So invest apa yang mampu, make sure duit yang anda pakai bukan duit keperluan. Duit ni betul-betul investment, kalau loss pun tak ada masalah. So untuk anda, so tak mengganggu anda punya kehidupan untuk harian. So apa yang penting lah invest, kita tak pandang, kita tak lawan berapa banyak. Aku ada invest 30,000, aku ada invest 40,000. Tu kita tak pandang itu. Apa yang kita pandang ialah berapa percentage untung. So aku ini untung 30%, ini
B untung 20%. Oh bagus. Itu yang kita nak lawan kan. Kita bukan lawan nak modal, kita nak lawan berapakah percentage yang anda boleh buat profit. Tu modal bergantung kepada kuartal kemampuan masing-masing. So back pada history, back pada yang kita topik tadi ni, price melakukan ke atas. So itu yang Zul nampakkan untuk long term. Untuk bulan 90 expected kita akan melakukan parabolic sebelum kita masuk bear market. So be ready untuk take profit untuk ujung tahun ni. Kita akan tunggu bulan 12, bulan 1 kita tengok masa tu dia akan ada balik. Sekiranya itu berlaku, saya cakap macam Zul selalu tekankan, whatever price sampai di kawasan, kalau ikutkan sini swing low to swing high, so ikutkan sini whatever price dalam kawasan, kalau ikutkan yang ini, swing low to swing high tu 1.2, bulan 1 probably kita boleh nampak kawasan ni. Saya cakap whatever price dalam kawasan 3.6 ataupun 42, be prepare untuk exit market. Sama juga macam Solana. Solana juga itu, macam mana price tu berada di 3.6, 42, di $200 di Solana, kemudian price tu drop balik di bawah 1.2. Itu dia cakap whatever Fibonacci di 4.236, be ready at least kalau anda tak nak take profit pun, at least take anda punya modal. So bila anda take modal, so apa saja berlaku dalam market, naik atau turun, ya apa yang price tu still lagi ada dalam profit. Sama ada profit tu tinggi atau value tinggi ataupun value tu rendah, sebab anda bawa keluar modal. So guys, itu yang Zul nampak. Hopefully anda faham apa yang Zul nampakkan dalam market. So Zul nampak more bullish dalam market. So itu adalah yang pertama cakap ni. Itu adalah bullish market. Apakah Zul akan buat sekiranya price tu naik ke atas. Zul akan take modal bila timeline expected bulan 12, bulan 1. So itu adalah bullish punya expectation akan berlaku. So now Zul akan pergi another one more yang ramai tak suka, tapi tak suka tu bergantung pada siapa yang menilai. Macam tu Zul suka price naik. Kalau price naik, kalau dah kata target dah cukup, yes happy. Macam Zul, kalau price naik sekarang ni, Zul tak dapat lagi target, Zul tak berapa happy. Tapi apa pun, Zul still lagi profit. Tapi sebenarnya price tu jatuh, Zul happy sebab apa? Zul boleh grab more opportunity untuk buy. So itu yang Zul akan expected dalam berlaku. So kalau tadi kita tengok bulan kita ada expected untuk bulan, Zul dah terangkan kenapa bulan ni, bulan 11, 12. So hopefully anda faham. So now Zul expectedkan apakah akan berlaku sekiranya kita tak naik. Bulan 10 kita akan terus jatuh ke bawah. So ini aku kata kalau ikutkan base 3, price tu tak berlaku macam ni. Sebab pun juga bulan 9 tu drop, bulan 10, 11 kita naik. Sebelum yang dropping betul-betul tu ialah bulan 1 tahun depan, awal tahun depan. So ini aku kata macam kat di percentage untuk naik lebih tinggi berbanding percentage untuk bawah. Tapi kita tak boleh neglectkan kejatuhan. So let's go, kita tengok di Bitcoin siapa yang akan berlaku sekiranya price itu naik turun bawah. So pertama kali Bitcoin dekat tadi, Bitcoin lagi buat lower low, higher high, lower high, higher low. So higher low expected price akan buat lower low. So lower low tu sampai mana? Macam tadi kita expected untuk last support, Bitcoin last support masih lagi belum touch. To swing low to swing high, last support area ni dalam 24, alright, 24 ataupun 13k. So cakap macam tadi tu cakap kan, kripto selalunya 4 tahun kan dia ada satu kata musim salji ataupun hibernate untuk coin ni. So sekiranya ini harga yang paling tinggi kita dapat, sebabnya ini dah 4.2. Maknanya kalau ikutkan yang ni, kita tarik swing low to swing high ni, price tu dah pun berada di 3.6 dan 4, hampir 3. So cakap price tu dah berada di 3.6 dan 40. Cakap whatever price berada di 36 ataupun 42, go position untuk anda at least take anda punya modal. Dan berlaku correction yang balik, masuklah, baru anda masuk balik anda punya modal tu. So ini pun dah lepas, dah berlaku. So kita tengok apa yang akan berlaku, apa yang akan nak tunjukkan kat sini. So ini dah sama juga seperti mana yang berlaku ni, 4.2 posit berdiri. So sekiranya ini aku kata high yang kita dah ada tu, tak ada lagi high yang selepas ini tu, price memang bulan 11, 12 tak naik. So kita akan berlaku winter sekarang ni. So apa expected price tu boleh jatuh, kemudian bounce balik, kemudian price tu akan buat konsisten bawah ini untuk kita be ready for year circle atau winter time untuk kata 1000 day. Okay, 1100, okay, expected 2014. So ingat 2017, 2001 dia drop, 21, 22, 23, 24, 25. So awal 25, 24 tu mungkin kita akan tengok lagi, still lagi 24 kalau kat sini 24 masih lagi price tu expected sedang kata mendaki, kemudian 2015, 25
kita akan nampak balik kenaikan macam ni more drastic bawah. So kenaikan ni bukanlah sampai sini. Ini kenaikan tu kata lebih tinggi lah, lebih tinggi. Cuma kata pergerakan harga tu bukanlah ikut ni. Pergerakan tu orang kata more ke atas. So more ke atas tu macam mana? Kalau tu nak terangkan juga, maybe lah kita akan boleh buat macam ni. So sekarang price tu kat sini, alright, drop consolidation untuk 3 years, kemudian episode 2004 tu probably naik, kemudian 2005 mungkin 2006 kita nampak naik kena nasib more 500, mungkin half million, kemudian barulah kita akan 4.2 3.6 sampai kuasa ni, kemudian price tu melakukan kembali balik bearan dalam market winter balik. Tu itu expected kan boleh berlaku untuk more long term. Kalau yang kata nak realistic lah price dia expected half a million lah, tapi akan sampai tak pasti given time. So itu yang untuk more long term, tapi kita tengok apa yang akan berlaku. Tu nak terangkan sekiranya kita tak nampak price tu terus melakukan atas macam ni, bulan 11, bulan 12 kita akan expected dalam hampir 200k. Tu kalau ini yang tak nampak atau bull bearan punya market, expected price tu akan drop ke bawah. So cakap kalau berlaku ini, lu tak sempat take modal dan take profit, so apa pun lu akan biarkan saja apa yang lu invest. Kena price tu drop more ke bawah ini, lu akan apa yang lu buat, lu akan grab more buy. So kerana ini berlaku, kita expected kita ada at least 1 year ke 2 years untuk accumulate more coin. So buy tiap-tiap bulan, mungkin bulan ni anda buy target ni, contoh anda nak ada, nak ada 1000 coin tu, dah dapat 1000 coin, dapat lock, tinggalkan cari coin lain balik. Contoh pergi Phantom pula, Phantom nak 1000 coin, dah dapat coin, so tinggal kemudian pergi Matic pula, dapat 1000 coin, tinggal kemudian kena collect coin yang anda nak untuk more long term. Macam mana nak cari long term? Jika pergi di Felima dan buy saja whatever ibu coin ni, contoh Ethereum, Solana, Polygon, Phantom, Terra, Avalanche, Binance, tu ada lemui Celo boleh, apa lagi, iOS, Telos. So apa yang lagi adalah good position tempat apa dia kata antara coin yang kata ada ekosistem bawah. Contoh di Cardano pun dah ekosistem ini dah pun smart contract. Bila ada smart contract, Cardano able tu orang kata boleh ada dia punya sub coin di bawah. Seperti banyak tengok Solana ni, Solana ada coin kecil di bawah ni lah ekosistem di bawah Solana. Sama juga di Cardano juga ada, cuma belum fully launch lagi, baru dia launch bulan 9 tu. So patutlah bila baru keluar ni, budak baru keluar tak boleh lah terus berlari. So given time di update punya sistem, kemudian nanti akan melakukan kenaikan. So untuk Cardano, untuk sedikit kata info, Cardano ada event yang besar lah untuk macam di Cardano. So ini event Cardano Summit 2021. So akan ni refresh balik. Tu ini Cardano Summit 21, 25 dan 26. So hari besok, Sabtu Ahad nanya. So world ada kat mana, bukan kat London ni sebenarnya, dia cakap kod ni. So anda boleh join, kata dia macam join virtual punya meeting. So anda boleh buat tu ini. So apa yang ramai yang expected Cardano akan buat announcement pasal Koti. Sebab tu expected hari ni sebenarnya. Hari ni Zul akan buy Koti, at least Zul akan dapatkan 1000 Koti. So Zul akan ini, Zul akan itu untuk Zul. Zul jangan follow Zul. Zul kata Koti Zul sepatutkan berlaku, tapi orang kata sekiranya Koti tu drop, so malah Zul akan layan saja tu, jangan follow tu punya tu. Tapi Zul expected Zul akan buy Koti untuk hari ni, ataupun tapi mesti Zul untuk dapatkan hari lah sebelum summit ni berlaku. Apapun tengoklah market selalunya sebelum naik Koti punya, kalau ikutkan Koti dah pun melakukan kenaikan, so bukanlah good position untuk buy. So sikit maybe Zul tengok dulu, Zul akan review balik keputusan Zul untuk buy. So Koti baru cakap tadi, Koti kalau ikutkan pagi tadi berada di 40 sen, tu hari ni dah naik 0.5 sen. So dah terlambat lah, Zul terlambat tu nak buy maknanya di Koti. So kalau Zul buat malam tadi, sebenarnya Zul nak buat malam tadi, tapi sebabkan dah terlalu mengantuk maknanya Zul tak balas nak buat pagi ni. Tu apa pun Koti kalau ikutkan pagi tadi, Zul tengok price tu berada di 0 point ini dan price dah melakukan. So Zul dah ketinggalan bas. So apa pun Zul akan tunggu retrace ke kawasan ni, dan barulah Zul akan buy balik. So juga sama macam di Cardano, sama yang tahu Cardano Summit expected ada announcement dengan Koti. So macam lah sebelum news price akan naik, selepas news price akan drop. So drop itulah opportunity untuk kita buy. Sama juga seperti Cardano maknanya. So Zul akan tunggu sikit Koti drop bawah, Zul akan grab untuk bawah 1000. So untuk di Cardano sama juga, kita tengok tu macam mana itu, kita tengok sebelum smart contract release price naik yang drastic, selepas smart contract price tu drop ke bawah. Sama juga di
kuarti kita akan nampak pergerakan sama. So guys, itu saja untuk pagi ni. So panjang lebar tu terangkan untuk hari ni. Patutnya tu pecahkan dua, review malam, review pagi, dua semangat tu terangkan semua. So itu yang tu nampakkan dalam market, apakah akan berlaku sekiranya buran, sekiranya beran, apakah tu punya strategi akan berlaku, apakah strategi tu untuk buran, apakah strategi tu untuk buran. So kenapa tu terang more kepada Bitcoin? Bitcoin adalah king of the coin. So kalau Bitcoin jatuh, coin juga lain jatuh. Sekiranya Bitcoin naik, coin juga akan naik. So guys, itu saja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Dan bantu Zul untuk share juga tu punya video ni ke anda punya page, mana Facebook ke mana, tak kisah. Dan ni ada share. So guys, support Zul. Thank you. Jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum. Bye-bye. Everybody get your fucking hands up.